Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam majlis ayah pada siri yang terakhir pada hari ini dan alhamdulillah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama istiqamah sepanjang bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita menyusuri kepada ayat-ayat daripada surah As-Sajdah, surah yang ke-32 untuk ayah-ayah, untuk ibu-ibu yang menemankan ayah di rumah, di mana sahaja. Kita mengharapkan ada panduan, ada hidayah yang dapat kita amalkan, yang dijadikan sebagai azam untuk kita meneruskan kehidupan kita pada Ramadan dan selepas Ramadan ini dengan panduan daripada wahyu ilahi. Pada hari ini dalam tajuk kita, ayah tunggu apa lagi, ya. Ini adalah ayat akhir untuk surah As-Sajdah pada siri yang terakhir majlis ayah, agar kita dapat sama-sama melihat perspektif bagaimana Allah menyampaikan seruan ini. Dan kita bersama dengan dua orang tokoh panel kita. Yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Ishak Sulaiman. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Dan juga Ustaz Abdul Khair bin Jalil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ini hari akhir ni Ustaz Hari dah akhir. bersedia untuk beraya ya kita insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita ucapkan pada tuan-tuan yang sudah pun bersedia untuk meraihkan Aidilfitri. Ya, kita lihat dahulu ayat akhir ayat 29 dan 30 daripada surah As-Sajdah untuk memulakan majlis kita pada hari ini. Moga-moga ianya terus menjadi kemudi dalam meneruskan kehidupan kita. Ayat 29-30 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fazrul selaku moderator, Dr. Prof Madya, Dr. Ishak Sulaiman, sedang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini insya-Allah kita akan melihat ayat yang terakhir, ayat kedua dan ayat yang terakhir dalam surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah yang kita duk baca tiap-tiap minggu hari Jumaat pagi-pagi Ustaz kan. Ya. Dan hari ini kita baca sebagai panduan kita insya-Allah dalam kita membincangkan tajuk kita pada hari ini. Ayah tunggu apa lagi kan? Apa nak ditunggu? Dah esok dah nak raya. Baik, sama-sama kita hayati insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yawmal fath la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim di dalam bacaan ayat 29 dan 30 daripada surah As-Sajdah. Dan katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang kafir keimanan mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Pada ayat yang ke-30, maka berpalinglah engkau daripada mereka dan tunggulah sesungguhnya mereka juga menunggu. Inilah dua ayat akhir daripada surah As-Sajdah yang ingin kita rungkai dan kita ambil permata sebelum kita meneruskan Syawal kita pada tahun ini. Namun kita saksikan dahulu video paparan perkongsian daripada Encik yang berbahagia Datuk Nik Muhammad Amin, Nik Abdul Majid, bagaimana beliau sebagai seorang ayah kepada 5 orang anak berkongsi rasa bahawa perlu mengambil tindakan. Kita saksikan. dalam membentuk seseorang itu, membentuk dia pada segi ketokohan dia, karakter dia dan sebagainya, itu adalah penting. Tetapi membentuk karakter dan sebagainya mempunyai idiman yang tinggi masa, orang kata quality time. Apabila melihat mereka dalam keadaan terganggu, itu yang kita sedih. Apabila dia menangis, dia merasa helpless, ya, dan sebagainya. Itu menunjukkan kita tidak bagi
kekuatan tu belum sampai ke peringkat demikian. Saya rasalah kalau penyesalan tu, penyesalan satu masa yang kita bagi kepada anak-anak ni kurang masa. Jadi kita tak dapat beri contoh-contoh yang baik untuk mereka bawa kepada untuk anak-anak mereka kemudian. Saya haraplah iaitu jadi anak-anak kita ni apabila membesarkan anak-anak dia lebih memberi masa yang lebih, kasih sayang yang lebih, attention yang lebih. Dia bukan masa saya, attention tu. Kalau kita tak 10 minit pun kalau tak ada attention tu orang kata waste lah, it's a waste. Apabila kita bertemu weekend dengan cucu-cucu kita cuba orang kata fill up the gap lah. Untuk kita luahkan rasa kita yang kita feel dengan anak kita tu, masa tu kita kena lebih pada cucu. Selalu membimbing anak. Walaupun dia dah besar, kita kena membimbing lah. Apa yang kita kena buat, mesti membimbing. Apa yang tak kena. Kebijaksanaan tu, apabila kita berumur tu lebih pada itu, kita mesti cuba kongsi dan beri contoh. Wisdom yang kita ada ni, kita cuba orang kata kongsi dengan anak-anak sekarang. Sekarang ni saya tengok lebih anak-anak ni demand atau berkendakan kasih sayang. Macam mana kita nak tunjukkan kasih sayang ni? Kalau kita tengok dalam mana-mana keluarga pun, kita tengok ni, ini yang mencabar. Komunikasi antara ibu dan bapa, suami dan isteri, bapa dengan anak, bapa dengan ibu. Adakah mencukupi komunikasi antara mereka? Saya tengok yang kelemahan sekarang ni, apabila berbincang, dia tak lama. Tak ada rasa orang kata kesabaran dalam perbincangan. Bagi quality time pada keluarga lah. Bukan anak-anak saja, pada isteri dan sebagainya. Sharing of responsibility lah dengan isteri dan sama dengan isteri dalam pembangunan anak-anak. Menghargai sama ada menghargai isteri pertamanya. Apabila kita menghargai isteri, kita akan menghargai anak-anak. Dan anak-anak dapat melihat bahawa apabila kita menghargai ibunya, dia tengok anak-anak contoh kepimpinan dia, perhubungan dia dengan itu, anak-anak akan mengikut. Agama ni penting lah, bapa-bapa yang patut instil ke contoh-contoh dan juga ilmu-ilmu keagamaan dan beri kita punya komitmen sendiri. Kita tak kata pergi semayang, kita kena ambil dia semayang, bawa semayang sama jadi imam dan sebagainya. Jadi kita tak boleh hanya cakap. Kita punya duties atas agama ni penting. Kita tunjuk dan kita kena buat. Yang nampaknya dalam keluarga saya pun kadang-kadang fokus agama ni kurang. Kita akan menyesal. Itulah you kata yang ayat 30 as-sajadah tu. Kita dah penghujung ni, ya. Kita dah penghujung, anak dah membesar. So kita bila lah kita nak buat, kena buat sekarang. Begitulah perkongsian daripada yang berbahagia Datuk Nik Abdul Majid, pengurusi FCA Capital Sdn Bhd, berkongsi rasa bagaimana beliau bersama keluarga dengan anak dan cucu di mana ada masa yang tertinggal selama ini yang rasanya ingin dikembalikan semula, dan sudah pastinya dalam ayat yang ke-30 ini ingin kita memahami apakah konteks asal wahyu ini turun dan bagaimana ia menjadi pengajaran kepada ayah-ayah yang bersama pada hari ini. Mari sama-sama kita dengarkan daripada Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Ishak Sulaiman. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fazrul dan sahabat saya Ustaz Abdul Khair. Dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, khusus pada ayah-ayah pada hari terakhir kita berpuasa Ustaz ya. Ya, Alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung surah Sajadah ini. Jadi surah ini sebenarnya cukup signifikan bila kita mari pertama kali kita ambil pengajaran, kerana sebenarnya ayat 28 dia belum melepas cerita ayat 28, kemudian pada ayat 29 dan kemudian dibaca tadi oleh qari kita ayat 30.
Sebenarnya ini cerita bagaimana cabaran Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi cercaan kepada orang kafir Quraisy khususnya di Mekah ini menyatakan mata hazal fath. Bila sebenarnya kiamat ni? Kerana kebanyakan ayat Makkiyah ini fokuskan kepada beriman kepada kekuasaan Allah dan hari kiamat. Ketika Islam mula bangkit, tapi penekanan kepada akidah. Allah asa kita akan dihisap, ada syurga neraka, kita kena beriman pada hari kiamat, hari kehancuran, tinggalkan segala kejahatan. Ini, tinggalkan segala syirik. Jadi jangan terlewat kerana kematian itu adalah merupakan kiamat pertama. Akhirnya kehancuran alam, kiamat besar. Kemudian apabila terus dicerca ini, maka Allah menurunkan ayat 29 ini bagi menjawab. Khususnya kepada Muhammad SAW supaya terus kuat dengan cercaan ini. Jadi kata Allah, katakan pada orang kafir ini, bahawa bila datang Al-Fath itu berarti kiamat. Nanti bila datang kiamat ni, iman kamu, kalau kamu nak beriman, tak guna lah. Tak guna. Dan mereka sebenarnya, kalau disudut ke sini, walahum yunzarun. Jadi, ini nak ceritanya mereka tidak akan ditunggu, diberi lagi penangguhan, mereka tak akan diberi peluang lah. Jadi, apakah sikap kita? Sampai tahap begini, Allah berpesan, fa'arid, maka berpalinglah wahai Muhammad. Khususnya daripada mereka, anhum, wantazir, tunggu sesuatu hari kiamat yang pasti. Dan mereka pun menunggu, tapi menunggu kehancuran. Jadi ini sebenarnya pengajaran umum yang boleh kita ambil, khususnya kita yang berdepan dengan keluarga ini. Wahai ayah-ayah sekalian, wahai sahabat saya sekalian, maka janganlah kita tunggu pada saat terakhir kita akan berada dalam keadaan yang mungkin sakit. Kita akan diuji dengan, kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita giliran kita dapat COVID ke apakah berlaku, kita tak tahu. Jadi ini ada kaitan ayat ya, Ustaz ya, pada ayat sebelum ni, ayat akhir surah Luqman. Ayat Allah kata macam mana, sebab sebelum sajadah ni surah Luqman. Antara potongan ayat tu Allah kata apa Ustaz? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Subhanallah. Kemudian pengakhiran ayat ini. Jadi kita memang tak pasti tu, tuan-tuan dan ayah semua. Memang kita boleh merancang, tapi apa pasti kita akan buat besok, Allah sebenarnya penentuan. Dan kita tak pasti sebenarnya di bumi mana kita akan mati. Dan bagaimana kita akan mati. Jadi selagi Allah memberikan kita nikmat keluarga, kita ada isteri, kita ada anak-anak, maka inilah amanah besar yang mesti kita uruskan Ustaz. Ya. Sebab itu amanah dia apa? Dalam mendidik, mewujudkan kekeluargaan yang akhirnya bukan semata-mata untuk memenuhi keperluan duniawi, tetapi jangan kita lupakan juga matlamat besarnya itu ukhrawi, iaitu kita nak berakhir dengan satu keluarga yang akan kita nanti akan mendapat setelah kematian Ustaz ya. Bila Allah menyatakan, Nabi menyatakan bila dah mati anak Adam ni, in qata'am illa salasa. Jadi apa dia? Pertama, sedekatun jariyah, iaitu wakaf. Kemudian waladun salih, anak-anak salih yang terus beriman, yang terus mendoakan ikut syariat. Kemudian ilmun yantafi'u bih. Jadi ilmu yang bermanfaat inilah sebenarnya yang jika anak-anak pula mengamalkan, meneruskan apa yang diajar oleh ayah dan juga oleh guru-guru mereka, maka ini menjadi satu kepastian. Sebab itu, menjadi seorang ayah ini kita tidak boleh tunggu. Jika kita ada kesilapan, maka bertaubatlah. Jika kita telah melakukan satu benda yang kata orang kisah silam, yang kelam, maka mulakan, kerana Allah memberi peluang setiap hari untuk kita mudah sebenarnya kembali pada Allah, untuk kita taubat nasuha, dan kemudian kita membentuk balik, membuat perkara-perkara yang baik. Innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Kata Allah bahawa segala benda-benda baik, amalan baik itu, ini akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lepas. Sebab itu kemuncak puasa ni tuan-tuan adalah untuk kita menghapuskan dosa, menjadi balik orang yang bertakwa. Dan apabila kita dah mari penghujung ini, saya sudah pasti ramai yang mengisi masa malam untuk melaksanakan ibadat malam dan siang hari bersiap sedia. Kerana apa? Pada malam hari kita mencari Lailatul Qadar. Ini tentang malam penentuan segala qadar daripada Allah. Semalam itu seumpama 1000 bulan. Jadi saya sudah pasti dan yakini bahawa kita tak boleh tunggu. Dan mungkin ini Ramadan terakhir. Ini mungkin Ramadan terakhir, wallahu alam. Jadi ayah semua,
mari kita lakukan satu perubahan yang betul-betul signifikan. Apabila kita berada pada punya Ramadan ini, kita berazam dan berdoa supaya Allah memberikan balik kita pertemuan pada Ramadan akan datang dengan satu pengisian amal soleh. Jadi inilah sebenarnya kita tidak boleh tunggu lagi kerana kiamat itu pasti akan tiba, kematian itu pasti akan tiba. Cuma kita berdoa, kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah dan syurgalah menjadi idaman kita. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Ishak untuk menjelaskan tentang ayat yang ke-30 ini, fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun, bercakap tentang kalau katakan ada banyak cabaran yang ada, asalnya Nabi dicela, tapi Nabi berpaling kerana masing-masing akan tunggu Ustaznya, yang berada pada jalan kebaikan akan dapat kebaikan, tetapi innahum muntadhirun, sebentar tadi doktor menyatakan bahawa bagi mereka yang melawan kepada Nabi, mencerca Nabi, tunggu bahawa mereka juga akan dikecam ataupun dihumban, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi panduan kepada ayah-ayah bahawa sebenarnya kita nak yang mana satu, ya, sama ada wantazir yang mendatangkan rahmat Allah ataupun yang satu lagi muntazirun, itu tunggu saja, ya, tunggu sahaja bahawa sebenarnya ada anak, ada isteri, semuanya itu adalah amanah yang besar. Cuma doktor, ya, bila bercakap tentang nak berubah, ya, bila nak berubah ni kadang-kadang ada orang dah nak berubah dah ni. Tapi dia kata, Ustaz, sebenarnya saya nak berubah tapi rumah saya ni, kan, isteri saya, anak saya, dia macam dah cengkam hidup saya ni, kan. Kalau saya nak berubah ni, ada kemungkinan saya kena tukar rumah. Tukar rumah pula dia punya Itu alasan. Dia alasan dia. Jadi macam mana kalau katakan satu rumah tu dia macam ada ada cabaran yang tersendiri, sehingga kan si ayah tu rasa nanti kalau hujung-hujung Ramadan ni nak berubah, dia macam buang tebiat, kan. Jadi apa nasihat doktor, ya, untuk ayah-ayah yang nak berubah, bahawa masa tidak pasti ke depan, tetapi dalam masa sama ada kekangan dalam satu rumah tangga tersebut yang menyebabkan beliau saya rasa tak kuat. Sila doktor. Okey. Ini satu persoalan yang cukup baik untuk diri saya dan pada semua ayah-ayah khususnya. Kerana apa? Sebenarnya kita kena ada motivasi tinggi. Ya. Sebagai seorang ketua leadership ini, kita kena yakin pertolongan Allah itu. Jadi kita kena yakin bahawa Nasrullah itu, pertolongan Allah itu pasti ada pada mereka yang cuba berusaha membawa pasangan dan keluarganya kepada jalan Allah untuk mengelakkan jadi ahli neraka. Jadi itu sebabnya kekuatan motivasi ini sebenarnya akan pasti ada kekuatan sekiranya kita mencari jalan yang betul. Contoh, kita memerlukan kepada sokongan daripada keluarga terdekat, ataupun mungkin ustaz tertentu, mungkin kaunselor tertentu, ataupun mungkin juga pergi ke kursus tertentu. Mungkin juga kita pergi jika ada lebihan, misalnya kata bawa isteri ke, jika ada lagi lebihan bawa anak-anak, pergi seperti kata tempat yang baik seperti umrah contohnya. Kalau tidak pun pergi ke tempat menziarahi majlis-majlis ilmu, masjid-masjid. Pada pandangan saya, Ustaz, kita patut membawa keluarga menziarahi masjid-masjid dan majlis-majlis ilmu yang begitu banyak. Ya. Jadi kenapa? Kerana saya katalah, Ustaz, kan, dalam bulan puasa ni tak pernahkah kita cuba membawa diri kita dan keluarga kita untuk cuba qiyam malam itu satu juzuk, buat menjadi makmum kepada imam yang baik, membaca satu juzuk Al-Quran untuk tarawih contohnya. Jadi pada saya ini kekuatan yang perlu dia dapatkan dulu. Dan percayalah ayah-ayah semua, yang kedua kekuatan solat. Jika kita menguruskan hak Allah dan kita berdoa, ya Allah, selesaikanlah. Kerana kita berdepan dengan manusia. Manusia ni siapa pemilik hati dia? Allah. Jadi kena percaya ayah-ayah semua, pemilik hati pada manusia mungkin kita bermasalah. Kita juga mungkin masalah. Kita memerlukan doa dan solat. Inilah satu-satunya yang memang Nabi menyatakan ia perlu dibawa sampai ke mati. Dah mati pun ada solat jenazah. Jadi bayangkan nilai solat. Jadi selagi kita ada kesedaran, pastikan kita solat di awal waktu. Kita solat, terutamanya ayah ni ada masa kita pergi ke masjid. Saya meminta dan mencadangkan ayah sebenarnya wajib pergi ke berjemaah subuh. Kekuatan subuh ni ustaznya hebat. Kerana kita bawa juga anak-anak lelaki kita. Kalau isteri kita mampu, alhamdulillah. Jadi ini turning point yang cukup mudah dibuat. Tak ada pergi belayar duit. Ya. Kita set masa bila zuhur masuk,
Bila asar masuk, kita on time. Get ready, ada call time kan. ada masa kita get ready dan kita betul-betul nak berubah. Jadi bermula dengan solat ini kerana apa? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Ustaz kan. Solat ini akan menghalang kita mencegah kejahatan, dan insya-Allah dengan taubat ditambah juga dengan ilmu dan bersahabat dengan yang baik-baik. Berada pada majlis ilmu kerana berjamaah solat ini, saya yakin kebanyakan yang datang kerana Allah. Jadi ramai orang baik kat sana yang akan memberikan kekuatan untuk kita berubah, insya-Allah, Ustaz. InsyaAllah. Ya, jadi itu adalah tips panduan sebenarnya kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kembali balik pada sistem yang telah dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang tulus kepada Allah dengan menjaga solat, Ustaz ya. Perkara praktikalnya perlu diusahakan solat, dan solat itu bagi lelaki digalakkan, dituntut untuk di masjid itu kerana di situ ada motivasi yang besar sebenarnya, Ustaz ya. Orang lelaki ni dia kalau banding orang perempuan dia berbeza psikologinya kan, dan psikologi perempuan kalau duduk di rumah pun dia boleh buat macam-macam kan, tetapi lelaki ini kalau tak digerakkan sampai keluar rumah dia berpusing-pusing begitu sahaja. Dan Allah memahami psikologi kita sehingga kan solat ini di masjid itu akan menyebabkan kita bangkit, Ustaz ya, bangkit dan mampu untuk berubah tanpa tunggu, kerana kita kalau tunggu waktu solat, itulah cara yang terbaik ya yang disampaikan oleh doktor sebentar tadi, sehingga kan solat ini berharga sampai ke hujung hidup kita, Ustaz ya. Sampaikan ada satu lagi solat, waktu tu dah tak boleh lagi nak tunggu waksanya ya, di situ orang yang sembahyangkan kita. Jadi ini adalah tanda ya, sebelum orang sembahyangkan kita mencari masa, menguruskan masa untuk solat, itu tandanya bahawa saya ingin berubah dan saya ingin mengubah keluarga saya dengan meminta bantuan daripada Allah, kerana kita ada kekurangan. Sebabnya ada pelbagai cabaran untuk kita berubah ya. Ada kadang-kadang yang menyatakan, Ustaz ya, bahawa kalau saya nak berubah ini perlukan ilmu kan. Jadi bila perlukan ilmu ni, ilmu sikit ya, ilmu sikit sekarang ni saya rasa macam susah juga. Saya bila nak berubah je, dia datang apa istilahnya bisikan-bisikan. Ada juga yang cakap begitu, bisikan-bisikan negatif rasanya. Kalau jadi baik nanti akan kena ujian lebih besar. Ya, jadi perspektif ujian lebih besar kalau berubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rungkai sebentar lagi, namun kita berehat sebentar dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Kembali kita dalam Majlis Ayah pada hari ini dalam tajuk kita Ayah Tunggu Apa Lagi. Ini adalah episod Majlis Ayah yang terakhir bagi tahun ini yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki, nikmat dikongsi, dan seruan untuk tuan-tuan menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Dan pada hari ini dalam episod akhir ini kita berbincang tentang ayah tunggu apa lagi, dan kita sudah pun melihat pada bahagian pertama betapa sebenarnya untuk berubah itu jangan tunggu-tunggu, kerana kita tidak pasti bilakah kita akan dipanggil oleh Allah SWT untuk menentukan sama ada wantazir yang kita tunggu itu adalah ke arah kebaikan, rahmat ke syurga, ataupun muntazirun diazab oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan panduan diberikan sebentar tadi daripada
ayat yang terakhir dan kita nak melihat kepada satu lagi ayat surah An-Nisa ayat yang ke-18 untuk kita melihat seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk terus mengutamakan taubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nisa ayat 18 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz Fazrul. Mari sama-sama kita hayati, kita lihat, kita baca sama-sama insya-Allah. Petikan ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-18 ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 18 surah An-Nisa, surah yang keempat. Dan tidaklah diterima Allah taubat itu daripada mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan aku benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak juga diterima taubat daripada orang yang ketika meninggal mereka tetap berada dalam keadaan kafir. Orang-orang sedemikian telah kami sediakan azab yang pedih. Yang kita doakan dijauhkan daripada kita semua. Dan ayat ini sebagai satu seruan untuk kita jangan bertangguh Ustaz ya doktor, dan bercakap tentang berubah ya. Ayah tunggu apa lagi? Berubah ini satu untuk diri ya, tapi satu lagi adalah dalam nak menunaikan tanggungjawab pada keluarga. Dua perkara ini doktor kalau boleh diterangkan, mana satu yang kena berubah dahulu ya? Adakah pasal ayah ni kadang-kadang dia rasa berat sangat, diri sendiri kena berubah, lepas tu dia nak memimpin keluarga pula, macam mana nak berubah ni? Pasal dia diperhatikan oleh anak dia, diperhatikan oleh isteri dia, diperhatikan oleh orang sekitar dia. Apa panduan untuk pastikan terus berubah? Doktor, silakan. Terima kasih Ustaz. Ini saya rasa soalan yang kemuncak lah pada program ini. Pertama sekali, apabila kita nak berubah ni, kita mesti ada satu kekuatan dalaman. Di mana kita ingin membuat satu perubahan yang terbaik ini sebenarnya ke arah mana? Mencari redha Allah. Ini cukup penting. Pertama, poin pertama. Bila kita sudah ada keazaman, kita mohon kepada Allah memberikan kita kekuatan untuk berhijrah. Kita kena tinggalkan. Walaupun mungkin kadang-kadang dalam kes tertentu, isteri nampak macam tak apa nak support. Anak-anak pula mungkin sedemikian. Dia katakan, saya ambil contoh mudah lah. Jika seorang ayah itu mungkin ataupun ialah banyak kes merokok sebagai contoh. Nak berhentikan merokok ni orang kata susah. Tapi saya yakin dah ramai sebenarnya ayah-ayah di luar sana dah betul-betul dengan puasa ini dia stop habis. Dia tak membazir, membakar duit. Saya yakin apabila siang hari kita tak makan minum, kita dah hampir 30 tuan-tuan. 29 hari, 28 hari sebelum ni kita betul-betul all out. Dan memang tujuan puasa ni, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Bila kita beriman dengan cara kita puasa kerana Allah, kita pun buat malam kerana Allah. Jadi soma wa qama ini, soma pada siang hari, menahan diri yang membatalkan puasa, dan qama pula mendirikan malam kerana Allah. Saya yakin pada penghujung puasa ini tuan-tuan dan ayah semua, kita pasti insya-Allah Allah akan terima segala taubat kita, doa kita, kerana puasa itu memang tujuannya sedemikian. Jadi apabila kita berazam, maka di sinilah pada penghujung puasa ini kita kena betul-betul yakin bahawa ke segala jahat tu kita kena tahan diri kita untuk buat.
Jadi proses menahan diri itu bukan saja makan minum Ya. selepas berpuasa, tapi juga perkara-perkara yang jahat yang Allah larang kita kena berusaha stop. Kenapa? Kita nak mendapatkan, bukan balik raya Ustaz ya, Aidul Fitri. Memang boleh balik raya. Sakanlah, tetapi ingat kita nak kembali fitrah tu. Ya. Jadi sebagai simboliknya kita membayar zakat fitrah kerana Allah untuk membantu manusia lain. Jadi bila ini motivasi tinggi, maka sudah pasti saya yakin apabila kita diberikan satu bentuk kegembiraan, kita tak boleh puasa ya. Satu fitri ni tuan-tuan ayah-ayah, jangan terlajak nak jadi baik ini. Satu puasa lajaknya. Puasa tak boleh. Hari fitri berayalah, bergembiralah, bersyukurlah kerana kita kembali berfitrah sebenarnya. Ini motivasi paling tinggi. Apabila ini dah berlaku, saya yakin maka kita akan merayakan iaitu yang dinamakan kembali fitrah ini dalam bentuk yang sunnah Nabi. Jangan kita lupa juga untuk memastikan menahan diri tadi yang wajib kita dah laksanakan kat 29-30 hari, maka apa salahnya pada bulan Syawal ni pula kita mempunyai niat untuk juga melaksanakan puasa sunat. Ya. Yang 6 itu. Ini semua bentuk yang cukup hebat daripada Nabi yang untuk memastikan kita berada on track tadi. Menahan diri tadi. Kalau tak merokok dan sebagainya kita dah berhenti ya. Jadi tambah lagi puasa sunat lepas Syawal yang pertama atau mungkin yang kedua, dan dalam masa 30 Syawal itu, 30 hari bulan Syawal itu kita dah memposisikan diri kita yang terbaik, saya yakin dengan kekuatan. Kemudian pastikan kita mempunyai sahabat. Jadi sahabat ini cukup penting tuan-tuan ya. Mencari sahabat yang baik akan membawa kita juga insya-Allah. Sebab itu konsep berjemaah, berkeluarga tu kena bawa keluarga. Ini satu motivasi tinggi dan isteri pun kena mengetahui kita nak berubah. Dan anak-anak pun tahu kita nak berubah kepada baik. Jadi sudah pasti apabila kita nyatakan sedemikian, sekeluarga sepatutnya berusaha support ayah ini untuk menjadi ayah yang terbaik. Kerana itu akan meninggalkan satu kesan, satu legasi yang baik kepada anak-anak kemudiannya. Dan saya yakin dalam suasana yang ada sekarang ini, mencabar ini, maka ayah sebenarnya memerlukan sokongan keluarga terlebih dahulu, dan juga bersama keluarga tu ada pula jamaah. Jamaah yang baik-baik bernama jamaah solat. Ada juga yang bersifat NGO untuk buat kebajikan. Kita terus komit dengan mereka yang baik, kerana mereka yang baik itu akan membawa juga kita kepada kebaikan. Saya rasa ini di antara yang mudah terawal untuk kita lakukan insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada doktor ya, dan cakap tentang dengan azam yang kuat doktor ya. Azam yang kuat sudah pun dah berborak-borak sedikit dengan pasangan ya, tetapi ada cabaran tertentu yang berubah ni, dia berhantar-rantai. Ya, saya ada seorang yang menghubungi, dia kata bahawa dia bab solat dia dah mula jaga, dia dah jaga, puasa dengan puasa 6-nya dengan tahajudnya, tapi ada satu masalah. Masalahnya ialah pasal dia ada bisnes. Dia kontraktor dan dia ada 2 kereta dan ada 1 rumah kedai yang masih lagi dalam bayar. Kalau dia keluar daripada kerja kontraktor dia yang memang selalu menghulur kat bawah tu ya, kereta tu rasanya dia tak dapat projek-projek besar untuk bayar kereta 2 yang dia dah ada tu dengan rumah kedai yang besar lah. Dia tunjuk, dia beritahulah ya kepada saya. Jadi dia kata yang solat, puasa, tahajud, infak semua dah buat. Umrah, haji dah buat. Tapi yang itu dia tak berani nak tarik handbrake lah kan. Pasal kalau tarik je, dia rasakan habislah kereta yang selalu pakai tu dia kena tarik ke, ataupun rumah kedai kena jual balik semula. Macam mana doktor melihat? Itulah dia bagaimana menguruskan. Kita nak mencari, pada saya lah, dalam kita nak mencari sebenarnya kita yakin ke tidak bahawa dengan mencari redha Allah tu kita akan disediakan rezeki yang baru, yang baik berbanding dengan yang mungkin pada keadaan yang penuh syubhah dan macam ni keadaannya. Ini ada tak keyakinan itu? Kita kena tanya dulu. Dan saya yakin pengalaman PKP yang lepas ni menunjukkan ada orang dah tak ada kerja. Tapi dengan satu perkara kerja yang bersifat hobi, akhirnya menjadi Allah bagi rezeki. Jadi apakah ini jadikan contoh? Itu pada saya, sebab itu azam hijrah ni, ataupun azam untuk betul-betul kita meninggalkan yang jahat ini, sebenarnya ke semua sekali lah. Daripada sumber rezeki itu utamanya. Saya faham bahawa bila ekosistem yang terlalu kuat dengan sistem korupsi ini, di sinilah jihad. Jadi poin yang berikutnya sebenarnya kita jangan lupa tuan-tuan ya. Dalam bulan Ramadan Al-Karim ini juga berlaku Badar Kubra.
dan berlaku banyak juga di sini jihad sebenarnya. Jihad untuk meninggalkan kepada perkara-perkara yang jahat tadi kepada bentuk yang hijrah baru. Yang hijrah juga memerlukan jihad, kesungguhan, pengorbanan. Dan yakinlah, wallahu khairur raziqin, Ustaz ya. Allah tu sebaik-baik pemberi rezeki. Mungkin awalnya nampak kecil, tapi bila berkat, akhirnya berkat itu mencukupi, walaupun sedikit tapi mencukupi. Ya. Sebab itulah saya meyakini bahawa inilah satu kehebatan Ramadan, dan kita nak kembali pada fitrah. Kalau macam tu Ustaz, fitrah tak lengkap lagi tu. Dia Raya tak lengkap. belum boleh beraya sepenuhnya lah. Ringkas ceritanya. Jadi yakinlah Allah itu pemberi rezeki, meninggalkan syubhah itu lagi baik, dan insya-Allah rezeki itu lagi berkat sekiranya mencari yang halal dan barakah, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada doktor ya, sebagai satu nasihat kepada kita semua ya, bila kita cakap tentang ada bab-bab yang kita boleh terus mengubah, tetapi ada juga yang berantai-rantai, tetapi kita tahu bahawa dalam plaket yang dibekalkan pada tuan-tuan di belakang ini, ada di tengah-tengah itu disertakan istilahnya akidah ya, akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber pemberi rezeki yang menguruskan tadbir kepada seluruh urusan di langit dan di bumi. Maka sudah tentunya apabila kita berbalik pada Tuhan Ustaz ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan itu, dan selama ini pun Allah dah boleh bagi kita ya, walaupun buat jahat, rasuah pun Allah bagi juga. Sebenarnya Allah boleh bagi ketika kita cuba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi soalan akhir doktor ya, nak jadi baik ni Ustaz, susah. Banyak ujian. Dia dengar kawan dia cakap, bila aku nak solat je, lepas tu datanglah macam-macam, bisnes tak jadilah, itulah. Apa sebenarnya yang hakikat bila kita nak berhijrah, tak nak tunggu dah, nak berdekat dengan Allah, apakah cabaran dan apakah ganjaran yang perlu kita maklum dalam Al-Quran? Sebab itu kita kena faham dua surah terakhir, terutama surah paling akhir Ustaz kan, Suratul Nas. Jadi ramai yang mungkin baca, inilah kena baca, faham, amal. Ini sebab itu Al-Quran tuan-tuan sebagai syifa wa rahmah. Dia sebagai penawar dan juga sebagai rahmat. Jadi bila dalam Suratul Nas itu sebenarnya kita mohon berlindung diri daripada Allah ni, daripada kejahatan. Kejahatan manusia terutama, dan syaitan yang was-was. Nak baik ini, hilang pula ni. Hilang pula ni. Tetapi apakah kita akan berakhir dengan hina? Ya. Sanggupkah kita disarungkan baju oranye dan tengok TV pula blur? Apakah kita sanggup berada dalam itu nanti, pelakon itu? Fikirkan tuan-tuan. Jadi itu sebab itulah pada saya, kita tiada pilihan lain untuk menjadi ahli syurga ni. Memang tidak ada antara syurga dan neraka. There is no between borders ni, ataupun baina manzilatain ni, antara dua darjat ni. Sebenarnya kita perlu pilih darjat syurga. Dan memang itulah sebabnya, pada pandangan nasihat diri saya dan juga kepada semua ayah-ayah khususnya, kita ingin menjadi mulia. Kita tidak mahu memilih hina dalam saat-saat kita pada umur yang, ataupun pada ketika sedang mengemudi keluarga ni, kita tak mahu anak kita mendapat lagi hinaan kerana ayahnya terlibat dengan pelbagai integriti, tata tertib, pergi ke mahkamah kerana itu ini. Saya yakin, apakah kita sanggup membiarkan anak kita sedemikian yang akan meninggalkan kita, yang akan menjadi pewaris kita? Saya kata tidak tuan-tuan. Sebab itu terus insya-Allah kita menjadikan bulan Ramadan yang berbaki ini, dan insya-Allah menjadi manusia terbaik fitrah, dan meneruskan Syawal ini sebagai satu bentuk kita berazam meneruskan kebaikan tanpa toleh ke belakang. Kita tak mahu lagi menjadi golongan yang muntazirun tadi. Kerana kita perlu mencari syurga kerana Allah yang paling terbaik. Itulah pandangan saya yang menjadi keazaman kita bersama insya-Allah pada Ramadan terakhir ini. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada doktor ya, berkongsi panduan dan juga rasa ya, untuk kita sama-sama ayah-ayah, kita ada pelbagai perkara yang perlu kita majukan, yang perlu kita islahkan dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahawa dalam ayat terakhir ini kita tak boleh tunggu tak buat apa-apa. Kalau orang yang bukan yang kufur itu, dia tunggu tak buat apa-apa untuk diazab oleh Allah. Tetapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus ketika menunggu itu terus islah, melakukan kebaikan demi kebaikan. Ada sesuatu yang tak baik dalam diri sahabat, terus dibaiki. Kita terus nak mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cabaran doktor ya, ada cabaran, tetapi ia amat berbaloi ya, sebagai seorang ayah yang sedang memimpin keluarga kita,
bukan sekadar berjaya di sini, tetapi bila diizinkan berhadapan nanti dengan Allah, dapat menjawab soalan, diizinkan untuk masuk ke syurga satu keluarga. Tidak tertinggal, tak tertinggal anak pergi dulu, isteri pergi dulu, mana si ayahnya? Ayah tertinggal pasal rupa-rupanya ayah tertangguh masuk ke tempat VIP yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa betul-betul pada akhir Ramadan ini agar kembalinya kita pada fitrah pada tahun ini adalah fitrah yang betul-betul daripada Al-Quran. Yang kita mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Abdul Khair. Silakan Ustaz. Syukran Ustaz Fazrul. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita tergolong di kalangan orang-orang yang barakah dalam kehidupan kita di dunia dan kita bergembira insya-Allah di akhirat nanti sempena dengan hujung Ramadan ni la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan takwa itu kita dapat tangkap insya-Allah. Amin. Sempena dengan Ramadan dan Aidilfitri yang akan menjelang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami dalam mengharungi segala cabaran hidup berkeluarga. Kurniakanlah kesabaran kepada diri dan jiwa kami dalam mendidik anak-anak kami yang merupakan amanah yang besar darimu. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang boleh kami wariskan kepada anak-anak kami sebagai penyuluh dalam kehidupan mereka. Kurniakanlah kepada kami akhlak yang mulia, yang boleh menjadi contoh tauladan buat anak-anak kami. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang bersih dan halal, agar mengalir dalam diri kami dan keluarga kami darah yang suci bersih, yang dapat menghindarkan diri kami dari dijilat api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, terimalah segala doa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita di hujung Ramadan ini. Moga-moga Allah terus memimpin kita pada setiap saat. Bagi ayah-ayah yang bersama pada hari ini, kita yakin bahawa kegembiraan kita untuk berbuka puasa, kegembiraan kita untuk balik beraya, kita juga ingin gembira yang puncaknya itu apabila kita memimpin masuk syurga sekeluarga. Di hujung ini kita membaca sekali lagi surah As-Sajdah ayat yang ke-15 agar kita tahu bahawa ketika kita keliru dalam kita mengemudi keluarga ini, kita ingin berubah, rupa-rupanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah jawapan yang penting. Di situlah bermulanya hidayah daripada Allah untuk hati yang sering tunduk bersedia menerima formula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 15 bersama Ustaz Abdul Khair, dan selepas itu tuan-tuan dijemput untuk sujud tilawah ya di tempat masing-masing di rumah, mengakhiri bagi majlis ayah bagi tahun ini, dan kita doakan ada lagi pada tahun-tahun yang mendatang. Ayat 15 surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar dan nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur
dan tahmid di bibir sentiasa derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya.